Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Jangan lupa sentiasa patuhi SOP COVID-19 ni. Jangan suka-suka hati kamu nak keluar kalau tak ada hal. Dan juga tolonglah belajarlah matematik kat rumah. Dan buat kerja saya. Kamu jangan saya nak tolong kamu ni. Kamu tolong diri kamu sendiri. Okey. Hari ini, seperti yang dijanjikan, kita akan masuk kepada tajuk indeks. Okey, tapi sebelum kamu mengenali indeks, kamu tengok dulu nombor-nombor ini. Okey, ini kamu tahu kan? Ini kamu selalu jumpa dekat bahagian atas kamu punya peranti, iaitu telefon kamu. Kamu akan nampak dia tulis 25. Ini nama dia giga. Giga. G-I-G-A. Gigabyte. Okey, yang ini jarak 54 kilometer. Yang ini 35 kilogram. Yang ini 40 gigabyte. Dan yang ini kamu nampak adalah 10 mililiter. Dan juga yang terakhir adalah 7.2 sentimeter. Sebenarnya dalam kamu tak sedar, sebenarnya kamu telah lama hidup dengan indeks. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, okey, kalau jarak, kamu dah cakap kilometer dah cikgu jarak. Ya, ini adalah unit SI, standard satu dunia, kita pakai kilometer. Okey, tapi tahukah kamu bahawa kilo ini adalah bermaksud 54 darab 10 kuasa 3. Okey, sebab sebagaimana yang kamu tahu bahawa 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, sebenarnya kilo ini adalah nombor di depan ini didarabkan dengan 10 kuasa 3. Begitu juga dengan giga. Giga ini adalah 10 kuasa 9. Yang mana nombor ini perlu didarabkan dengan 10 kuasa 9. Kemudian kamu ada kg, kilo, kilogram, darab dengan 10 kuasa 3. Okey, giga tadi 10 kuasa 9 kan? Okey. Mili pula, mililiter, unitnya liter. Mili itu adalah darab dengan 10 kuasa negatif 3. Sebab dia unit kecil. Dia kecil. Okey, kemudian senti. Senti pula adalah darab dengan 10 negatif 2. Kalau kamu tengok, saya bagi contoh kat sentimeter lah 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Faham? Okey, betul. Kamu dah belajar di tingkatan 1 ataupun 2, gerak. Kalau kamu nak tukar kepada meter, kamu bahagikan 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pergerakan ke kiri dia jadi negatif. Jadi 10 darab dengan 10 negatif 2. Faham? Okey, inilah dia sebenarnya dalam kamu tak sedar, dalam kehidupan seharian kamu sebenarnya sudah lama mengenali indeks. Ini adalah indeks. Ini indeks. Okey, sebenarnya kalau kamu kata tak sukalah subjek math ni, tak ada apa-apa pun, tak nampak dalam hidup pun. Sebenarnya kamu tak sedar itu kamu telah mengamalkan indeks. Okey, kalau kamu tengok, kamu dah belajar dalam sains, ini adalah unit piawai dia. Nanti kamu belajar, tapi saya rasa kamu dah belajar dalam sains ni. Yang ini tera, giga, mega, kilo. Ni kilo. Kilo, desi, sentimeter. Kamu inilah senti nama dia. Senti, mili ml tadi. Okey.
Okey, nanti kamu kenal. Okey, jadi pada hari ini saya akan mengajar kamu mengenai indeks. Okey, pertama sekali kita akan mengenali tanda indeks. Sebenarnya dia tak ada ni sebab saya nak ajar kamu sebut tanda indeks. Tanda indeks. Okey. Kamu hari tu saya dah bagi kamu pada minggu lepas saya ada bagi kamu mengenai kuis kan. Saya suruh kamu jawab kan. Okey. Jadi saya suruh kamu jawab kuis kuasa 2 dan juga kuasa 3. Kuasa 2 dan juga kuasa 3. Okey, sebenarnya masa kamu belajar di tingkatan 1 mengenai kuasa 2 ni, sebenarnya itu adalah indeks ya. Okey, saya terangkan kalau saya buat ulang kaji. Kalau 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sebegini. 4 kuasa 2 adalah 4 darab 4 dan juga 5 kuasa 2, 5 darab 5. Nanti kamu dapat 25. Begitu juga dengan kuasa 3. Kuasa 3 kamu darab nombor yang sama sebanyak 3 kali. Kamu darab nombor yang sama sebanyak 3 kali. Sebenarnya 5 kuasa 3, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Ini adalah bentuk indeks. Bentuk indeks yang mana kalau kamu tengok ada nombor yang besar ni dan nombor kecil kat atas sebelah kanan. Nombor besar ni, nombor kecil kat atas sebelah kanan, betul? Okey, ini adalah bentuk indeks. Okey, ataupun tanda indeks yang kita kenali sebagai yang mana nombor yang besar tu kita namakan dia sebagai asas. Asas. Kamu ingat A kan? A, asas. Asas. Ini adalah asas. Ini adalah asas. Saya bulatkan asas. Ini asas. Asas. Okey. Kat sini ini asas. Asas dan juga asas. Okey, itu asas. Kemudian yang kedua yang perlu kamu tahu, nombor yang kecil yang berada di sebelah kanan itu kita kenali sebagai indeks. Indeks. Ataupun kita wakilkan sebagai N. Ini adalah indeks. Indeksnya berapa? Indeksnya 2. Ini adalah indeks. Indeksnya berapa? Indeksnya adalah 2. Ini adalah indeks. Indeksnya adalah 2. Okey, ini adalah indeks. Indeksnya adalah 3. Yang ini indeksnya adalah 3. Indeksnya adalah 3. Indeksnya adalah 3. Okey, sekarang saya nak kamu faham betul-betul bahawa di dalam indeks kita ada tanda indeks yang mana A ini dikenali sebagai asas, A dan juga N ini, okey, kamu kena tahu ya, N ini adalah indeks. Contohnya macam 5 kuasa 3. Okey, saya bagi contoh ya. Kalau 8 kuasa 7, 8 itu adalah asas, 7 itu adalah indeks. Okey? Okey. Contohnya, nyatakan asas dan indeks bagi nombor berikut. Okey, kita buat satu-satu. Saya buat satu-satu. Okey. Yang soalan yang pertama adalah nombornya adalah 2 kuasa 2. Okey, berapakah asas dia? Berapa asas ini? Okey, kalau 2 kuasa 2, asasnya adalah 2. Indeksnya, asasnya saya bulat asas adalah 2. Okey. Indeksnya adalah 2. Betul? Okey, indeksnya adalah 2. Kemudian soalan seterusnya, asasnya adalah 4. Dan juga indeksnya adalah 2. Kamu tulis kat sini. Asasnya 4. Indeksnya 2. Okey. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Okey, kamu cuba jawab soalan seterusnya. Okey, tapi mula-mula saya bagi contoh yang ini Yang ini berapa asas dia? Okey, jangan tinggalkan tanda di depan. Jangan tinggalkan kepala dia. Kesian dia tak ada kepala, mati dia nanti. Okey, jadi dia punya asas berapa? Asas dia 0.3.
indeks dia berapa? Indeks dia 2. Indeks dia 2. Okey. Yang ini kamu faham kan? Okey. Kalau seterusnya, saya ambil yang ini. Contoh ini. Okey. 2/3. Asasnya 2/3. 2/3. Okey. Indeksnya berapa? Indeksnya 4. Indeksnya 4. Okey. Okey, lihat soalan yang ini. 5 kuasa kosong. Boleh ke cikgu? Boleh. Ingat kamu dah belajar dalam kamu punya kuasa 2. Kamu dah belajar dalam kuasa 2 kamu, kuasa 3 kamu. Apa-apa nombor yang berkuasa kosong nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1. Apa-apa nombor yang berkuasa 1, dia akan dapat dirinya balik. Kalau 5 kuasa kosong sama dengan 1. 13 kuasa 1 sama dengan 13. Okey, jadi di sini asasnya 5, indeksnya kosong. Okey. Okey, soalan seterusnya, cuba muka tengok yang ini, indeks dia negatif. Boleh ke cikgu? Boleh. Nanti di depan-depan nanti, kelak di masa akan datang, kita akan belajar kenapa indeks ini boleh jadi negatif. Okey? Okey, jadi sini asasnya adalah 1.4 dan indeksnya adalah negatif 2. Okey? Kemudian kamu ada 5 asasnya dan juga indeks dia berapa? Indeks dia negatif 3. Okey? Okey, sekarang saya akan terangkan, saya akan huraikan bagaimana kamu nak lebih memahami huraian indeks ni. Okey, kalau 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah 4 darab 4. Okey, kamu tengok nombor dia sama. Asas dia sama. Bila asas sama, baru boleh bentuk macam ni. Kalau macam ni, 2 darab 4. Kamu tak boleh membentuk indeks. Kenapa? Sebab asas dia berbeza. Faham? Okey? Faham? Okey, tapi kalau kamu buat macam ni, 2 darab 4. 4 ni, kan kamu boleh tukar kan? Darab 2, darab 2. Kamu akan dapat, nampak tak asas dia dah sama? Okey? Asas dia dah sama. Bila asas dia dah sama, baru kamu buat. Okey, 2 ni ada berapa kali? Ada 3 kali. Okey, mula-mula kamu tulis dulu asas dia. Asasnya 2. Berapa kali dia diulang? 3 kali. Okey, jadi asasnya 2, indeksnya 3. Kenapa indeksnya 3? Kerana dia telah diulangi sebanyak 3 kali. Faham? Tengok yang ini. Okey, 4 darab 4. Okey, asasnya 4. Dia diulang berapa kali? Dia diulang 2 kali. Jadi, indeks yang dapat kita bentuk adalah, tanda indeks yang kita dapat bentuk adalah 4 kuasa 2. Okey, tengok yang ini. Kalau 4 ini, kamu tengok asasnya sama. 4 nombornya sama. Jadi, boleh tak bentuk indeks? Boleh. Okey, dia diulangi sebanyak berapa kali? Dia diulangi sebanyak 3 kali. Okey, sebab itu kita letak dia 4 kuasa 3. Okey. Untuk perpuluhan dan juga pecahan pun sama. Kalau dia punya asas ataupun nombor dia ni sama, kamu bolehlah bentuk indeks. Okey, yang ini diulangi berapa kali? Dia diulangi sebanyak 4 kali. Jadi, asasnya adalah 0.3 dan indeksnya adalah 4. Yang ini 5 kali kan? Okey, asas dia sama tak? Nombor dia sama tak? Sama. Bolehlah kita bentuk indeks. Iaitu asasnya 1/3 dan juga indeksnya adalah 5. Kenapa 5? Kerana dia diulangi sebanyak 5 kali. Jadi, apa yang dapat kamu rumuskan adalah A ini, asas ini adalah nombor di sini. Nombor yang sama. Tak sama tak boleh Nombor yang sama. N ini apa pula? N ini adalah faktor. Faktor tu maksudnya berapa kali dia diulang.
berapa kali dia diulang. Yang mana kamu kena ingat A ni tak boleh jadi kosong. N tak apa. A ni tak boleh jadi kosong. Kalau A jadi kosong, jadi infinity. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tekan kalkulator kamu. Okey? Kita tengok saya bagi kamu tips. Nilai N, iaitu nilai indeks ini, dikira ulangannya apabila nilai A ni adalah sama. Ingat, kalau tak sama tak boleh. Kalau tak sama tak boleh kamu kena jadikan dia sama. Yang itu, yang ini, nanti kita akan belajar teknik dia selepas ini. Okey, saya bagi kamu contoh. Contoh yang pertama adalah ungkapkan yang di bawah ini di dalam bentuk tanda indeks. Di dalam bentuk tanda indeks. Okey, tanda indeks kamu dah belajar tadi. Jadi, mari kita jawab. Okey. Ini 7. Sama kan? Jadi, asasnya berapa? A dia berapa? A dia 7. Okey, faham? Berapa kali jadi ulang? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7/5. Okey, faham? Faham tak? Okey, kalau tak faham, mesej saya ataupun kamu boleh letak komen kat situ. Saya akan letak link ni di dalam Google Classroom juga. Okey, soalan yang kedua. Okey, 1/4. Kamu tengok nombor semua sama kan? Okey, jadi kamu tahu bahawa asas dia asas dia adalah 1/4. Okey, kita tengok apa indeks dia. Berapa kali pengulangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1/4 kuasa 7. Mudah kan? Okey, kemudian soalan yang ketiga. 0.3. Okey, nombor sama cikgu. Jadi, mari kita selesaikan. Jadi, asasnya berapa? Asasnya 0.3. Yang mana dia diulangi berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Okey, jadi ini jawapan akhir dia. Okey, jawapan akhir dia. Ini adalah bentuk tanda indeks. Okey. Kemudian, soalan seterusnya adalah nilaikan. Maksudnya dia nak tahu berapa nilai 3 kuasa 4 ni. Okey, jadi kamu tengok. 3 kuasa 4 maksudnya asasnya 3 yang diulangi sebanyak 4 kali. Maknanya 3 darab 3 darab 3 darab 3. Berapa kali? 4 kali saja kamu ulang. Okey? Sama dengan, kenapa 4 kali? Sebab indeks dia 4. Sama dengan berapa? Okey, kamu tolong kirakan dengan kalkulator kamu. Okey? Okey, soalan seterusnya, -4/5 kuasa 3. Okey, yang ini seronok sikit. Kerana apa? Kamu tengok Bila 3 kali, kamu tengok -4/5 darab -4/5 darab -4/5 sama dengan bila negatif kamu kena ingat negatif darab negatif positif, positif darab negatif faham? Jangan kelang kabut dalam jawab soalan mat. Bertenang. Okey? Perasan tak? Kamu nampak tak? Okey? Tengok, lagi sekali saya ulang. Kenapa 3 kali cikgu? Sebab indeksnya 3. Okey. Negatif darab negatif. Positif, bukan? Jadi, positif darab negatif. Negatif. Okey, sebab tu jawapan akhir dia adalah negatif. Begitu juga dengan soalan seterusnya. -2. Berapa kali? Asasnya berapa? Asasnya -2. Berapa kali dia diulangi? 3 kali. Darab -2 darab -2. Okey. Negatif darab negatif positif. Positif darab negatif negatif. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8.
dah dapat. Okey? Faham? Okey.